minasyaitonirrajim. Masalah teknikal. Tekan sudah. Sudah. Tekan sudah. Tebal kalau tebal. Ada kebalnya. Apa yang Ataupun sambungan sana. ini di Pakai kabel. wireless. Ini kabel ya. Tapi ini markan. Berapa? Kabel merah. Tekan kabel merah. Tes. Bismillah. Itu ada itu. Oh, ni kena letak di telinga ni. Oh. Malam ni hebat sikit. Malam ni jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis kuliah maghrib kita pada malam ni dengan baca surah Al-Fatihah bersama-sama insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli-ahli jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala masih lagi menghidupkan kita di atas iman dan juga di atas Islam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita untuk bersama-sama pula pada malam ini di dalam majlis ilmu, dalam majlis untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita bersama-sama insya-Allah mendengar kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah malam ni kita akan meneruskan pembacaan kitab sebenarnya, iaitu Suwar min Hayatis Sahabah, iaitu beberapa gambaran daripada kisah para sahabat yang telah dituliskan oleh ulama-ulama kita. Sebenarnya sudah lama, sejak daripada 200 tahun selepas daripada kewafatan Nabi, maka ulama-ulama telah menuliskan buku-buku yang berkaitan dengan kehidupan para sahabat. Setengahnya sangat-sangat besar, ada 5 jilid, ada 8 jilid dan sebagainya. Ada setengah tu bernama Al-Isti'ab fi Hayatis Sahabah sebagai contohnya, ataupun Usdul Ghabah, ataupun ada juga kitab nama dia Al-Isabah fi Hayatis Sahabah, dan macam-macam lagi. Semuanya adalah menceritakan bagaimana hidup para sahabat ni, kerana mereka adalah merupakan orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ni tak pasti lagi,
Jadi ada satu pepatah kata, ulama berkata, apabila kamu hendak mengambil contoh, fa iza qtadaitum faqtadu bil mamat, kata, iaitu ambillah pengajaran ataupun ambillah contoh daripada orang yang telah terjamin matinya di atas agama. Jadi alhamdulillah, sahabat-sahabat adalah orang yang mati di atas Islam. Kalau orang itu tak mati di atas Islam, maka kita tak panggil dia sebagai sahabat. Ramai orang di kalangan hidup bersama dengan Nabi, mereka dapat hidup berdepan dengan Nabi, solat di belakang Nabi, tapi mereka ini tidak Islam, iaitu orang-orang munafik. Bilangan mereka bukan sedikit, ramai. Dalam peperangan Uhud 300 orang lari daripada peperangan Uhud, dan selepas daripada tu ramai lagi. Semasa peperangan Ahzab ada dikatakan oleh disebutkan oleh ketua mereka, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kata, aku ada bersama dengan aku 2,000 orang. Dia kata 2,000 orang, artinya dia yakin, confident bahawa bersama-sama dengan orang munafiknya yang hidup di tengah-tengah Nabi ni, di tengah para sahabat, 2,000 orang daripada bilangan sahabat yang berjumlah 3,000 orang. Maknanya bilangan mereka ni ramai. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita, walaupun kita ni jauh daripada Nabi, zaman Nabi jauh, masa jauh, tempat pun jauh, tapi kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, malam ni kita akan tengok sekisah salah seorang lagi daripada sahabat Nabi. Minggu lepas kita tengok Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang mana meninggalnya, masyhurnya ialah meninggalnya di Konstantinopel. Konstantinopel ni kalau kita kata zaman sekarang ni mungkin Antartika lah, mungkin Argentina ke, mana jauh daripada tempat orang Islam. Tapi dia mati di situ kerana semasa nak mengepung kota Konstantinopel, yang masa tu adalah merupakan sebagai ibu kota kepada kerajaan Kristian di barat pada masa tu. Masa tu tak ada lagi Britain ni, tak ada lagi Skandinavia, tak ada Perancis, tak ada. Ada negara tu ada, tapi tidak kuat ni, orang-orang yang bersepah-sepah. Kerajaan yang kuat pada masa tu ialah kerajaan Rom. Jadi mereka mengepung, dan Nabi SAW pun sebut akan dibuka Konstantinopel. Jadi mereka berebut-rebut untuk pergi ke Konstantinopel untuk dapat ganjaran daripada Allah, yang berperang di laut dan sebagainya. Tapi dia mati, dia syahid ni di tepi kota Konstantinopel. Kubur dia ada lagi sampai sekarang ni. Boleh insya-Allah, siapa nak pergi melawat, bukan saya bagi tiket free, beli tiket sendirilah. Boleh pergi di Konstantinopel, Turki, ada di sana kubur dia. Ada satu masjid, nama dia Masjid Jami' Ayub, nama dia Jami' Ayub. Dalam tepi masjid tu ada kubur dia. Jadi itu dikira antara sahabat yang paling jauh lah yang kuburnya daripada Madinah Al-Munawwarah. Malam ni kita dengar cerita tentang Amru ibn al-Jamuh, nama dia Amru ibn al-Jamuh. Dia ni adalah seorang Ansar. Abu Ayyub hari tu juga orang Ansar. Kita ada dua saja sahabat Nabi ni, Ansar dan juga Muhajirin. Sama ada orang yang memang bersama dengan Nabi daripada Mekah berhijrah bersama-sama ke Madinah, maka orang tu nama dia Muhajirin. Orang yang berada di Madinah, maka nama dia ialah Ansar. Ansar maknanya penolong maknanya. Kedua-dua ni dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Kedua-dua dapat title, dapat pangkat, dapat anugerah daripada Allah Taala. Nama dia radhiyallahu anhu. Jadi kisah Amru ibn al-Jamuh ni, dia adalah seorang Ansar nombor satu. Yang kedua, dia ni adalah ketua kepada satu kabilah di Madinah ni. Pada masa Nabi sampai ada banyak, tapi dua yang dipecahkan kepada dua besar. Yang pertama nama dia Aus, dan yang kedua nama dia Khazraj dan juga Aus. Jadi di bawah Aus ni ada banyak lagi kabilah-kabilah yang kecil. Di bawah Khazraj pun banyak juga. Jadi ada satu kabilah ni nama dia kabilah Bani Salamah. Nama dia Bani Salamah. Dia ni kabilah ini
masyhur di Madinah ni, kalau kita baca Yasin, kita akan jumpa sebenarnya satu yang menyebutkan tentang Bani Salamah secara tidak langsung, iaitu dalam ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, dalam surah Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat yang ke-12 dalam surah Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ayat itu sebenarnya merefer, kata kebanyakan daripada ahli tafsir merefer kepada Bani Salamah ni. Bani Salamah yang diketuai oleh Amru ibn Jamuh. Mereka ni tinggal jauh daripada masjid. Ni cerita dia, kehebatan cerita dia, masyhur cerita dia ialah dia ni jauh daripada masjid. Jadi mereka ni kadang-kadang rasa susah nak datang masjid sembahyang jemaah. Para sahabat ni sangat-sangat penting sembahyang jemaah ni. Sanggup maknanya kan. Jadi zaman mereka tu penuh masjid. Bukanlah seperti kita lah kan. Masa Jumaat sajalah penuh insya-Allah kan. Sampai tak muat. Sebab tu masjid kena bina besar zaman kita ni, sebab untuk tampung sembahyang jemaat, bukan sembahyang jemaah. Jadi setengah-setengah tempat itu terpaksa buat sekerat sebab berdepan saja pasang ikon untuk orang sembahyang jemaah, yang belakang tu kosong untuk orang sembahyang Jumaat. Seminggu sekali kan, tak perlu pakai ikon, tak apa kan, seminggu sekali. Jadi zaman Nabi ni penuh. Saya teringatlah ada satu masjid yang paling masyhur lah, saya rasa di Malaysia tu, yang mana sembahyang subuh dia 600 orang kan. Sembahyang subuh 600, hampir penuh masjid subuh setiap hari, bukan hari Jumaat. Tu masjid yang paling popular lah, boleh search dalam internet tu, di Temerloh. Kalau tak saya Temerloh Jaya. Tu ada orang pegang telefon tu kan, boleh search lah kalau ada dalam Google tu. Masjid tu memang hebat lah, paling hebat. Orang seluruh daripada Nusantara pergi ziarah masjid tu, daripada Indonesia, daripada Thailand, kalau pergi nak ziarah akan ziarah masjid tu. Sebab wallahu alam, nak kata macam mana, bukan disihir, bukan dibagi minum air orang datang tu tapi maknanya ialah kerana kebijaksanaan dia, pandai lah maknanya ahli jawatan kuasa masjid tu menghidupkan masjid. Kalau kita ni insya-Allah masjid Balai Ibadah ni hebat lah ni, mata-mata ni tak adalah tinggal imam dengan bila je. Kalau tak klik-klik aku tengok kau tengok aku, assalamualaikum, balik. Jadi Banu Salamah ni Banu Salamah dia tinggal jauh daripada masjid Nabi. Kemudian dia berura-ura lah berfikir nak pindah kepada dekat masjid ni, Amr ibn Jamuh punya ketua ni. Jadi sebab nak mudah sembahyang jemaah, dia beritahu kepada Nabi SAW, sampai berita. Nabi kata jangan pindah. Kenapa? Lalu dibacalah ayat tadi ni, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Artinya semua benda yang kamu lakukan ni Allah Subhanahu Wa Taala tulis. Apa yang Allah Taala tulis? Ma qaddamu, apa yang kamu lakukan. Dan kemudian satu lagi wa atharahum, kesan, dia kata kesan pijak tapak kaki ni. Zaman dulu lah ni. Jadi kalau kamu ditinggal dekat masjid, tepi itulah, kata tepi itu ayat tepi itu dekat dah kan, bunyi azan orang qomat pun sempat lagi. Sempat lagi rakaat pertama. Ini dia ni jauh ni. Tapi Nabi SAW baca ayat ni nak beritahu makna kamu jauh tu jangan kamu rasa bahawa kamu ni sia-sia berjalan tu, tapi semua tu dapat pahala. Setiap langkah tu kan diangkatkan satu derajat kamu, dan juga digugurkan dosa kamu kan. Kamu tak nak kamu jatuh, jadi Nabi tak benarkan. Jadi akhirnya mereka redha untuk tinggal jauh daripada masjid. Tapi kalau kita, saya tak tahulah kan, takut nanti kita tinggal jauh daripada masjid langsung tak datang. Kalau macam tu lebih baik dekat lah kalau macam tu kan. Jadi cerita dia ni, Bani Salamah ni, dia ni ialah orang Ansar. Isteri dia, dia ada 4 orang anak. Dia ada 4 orang anak, 1 perempuan, 3 lelaki. Yang lelaki nama dia Muaz, Muawiz dan juga Khalad nama dia. 3 orang lelaki, budak-budak muda lah. Lepas tu seorang perempuan, dia tak sebut nama. Isteri dia nama Hindun. Cerita dia, jadi Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam, pertama kali orang Islam daripada Madinah ni yang Nabi jumpa semasa buat haji, seramai 6 orang 6 orang, semua daripada Khazraj. Mereka yang kita ceritakan sebelum daripada ni, sebelum daripada mereka nak balik semasa di Mina,
Semasa mereka nak buat nafas awal, maknanya mereka buat haji sama seperti kita. Walaupun sembah berhala, mereka sembah berhala bukan Islam, tapi mereka buat haji sama seperti kita buat sekarang ni. Ada Mina, ada melontar. Dia melontar apa tak tahulah, dia melontar syaitan ke melontar apa kan, sebab dia pun sembah syaitan juga. Jadi maknanya pada masa tu tiba-tiba Nabi kita ambil peluang. Masa mereka berkumpul di Mina ni, masa itulah Nabi pergi kepada semua khemah-khemah yang ada ni untuk berdakwah. Walaupun di belakang Nabi tu ada seorang, nama dia Abu Lahab. Dia ikut Nabi. Nabi pergi cerita, sudah Nabi cerita kepada satu kabilah ni, Nabi pindah kepada kabilah yang lain. Lepas tu Abu Lahab pula pergi, tukang basuh. Konon-kononnya lah kan, tukang cerita, kamu jangan ikutlah dia tu anak saudara aku tahulah tu, dia tu kufur, dia tu kafir lah kita kata kan. Tu cerita dia, waqad sobat, dia kata sobat tu maknanya kafir lah. Kalau ikut takut murtad dah, dia tu dah murtad dah, jangan ikutlah, jangan dengar cakap dia. Tu kerja Abu Lahab ni. Maknanya dahsyat dah Abu Lahab ni kan, tak ada kerja, baik duduk di rumah, bagus sikit tu. Duduk rumah, tak tahulah, bermain-main dengan isteri anak-anak, bagus sikit daripada ikut Muhammad tu. Tu kerja dia. Orang dakwah, dia pun dakwah juga. Dia tu dakwah jahat ni. Tapi Nabi ni tak berhenti. Habis diceritakan pada tahun yang ke-11 Nabi berdakwah setiap khemah ni sampai kepada khemah yang terakhir. Nabi tengok orang tu dah berkemas nak balik, iaitu orang Khazraj. Nabi tanya, kamu daripada mana? Mereka kata, kami daripada Madinah, daripada Yathrib pada situ. Kami daripada Yathrib. Dah nak balik dah? Yelah, kami nak balik lah, siap dah buat haji. Mereka pun nak balik. Jadi Nabi kata, boleh tak dengar sekejap, aku nak cerita sikit. Okey, tak apa, bolehlah. Sambil-sambil kemas-kemas kemah dia tu, Nabi pun berkata, Nabi pun cerita, baca ayat sikit. Mereka terus maknanya terkejut. Kemudian mereka kata, ish, adakah ini yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi kepada kita? Sebab sebelum daripada ni mereka dah pernah dengar orang Yahudi berkata bahawa akan datang seorang Nabi nanti Nabi ni akan jadi ketua kami, kata orang Yahudi di Madinah, di Yathrib. Nanti Nabi ni akan jadi ketua kami dan kami akan bunuh kamu semua, kata orang Yahudi kepada orang Arab ni, orang Aus dan Khazraj. Jadi bila mereka dengar macam tu, mereka terus minta Nabi ceritakan macam mana nak masuk Islam. Terus mereka masuk Islam terus balik ke Yathrib. Mereka dakwah orang. Tengok berapa hari mereka ni kenal Islam, tapi tu dakwah. Tu hebat namanya kan. Orang zaman dulu apa ilmu tak kita katakan. Kita sekarang ni Islam lama pun tak bergerak-gerak juga kan. Jadi dia dapat Islam sekejap, balik ke Madinah, Yathrib, cerita kepada orang Yathrib, kami Islam begini-begini. Ramai pula orang Yathrib tu masuk Islam. Datang tahun depan Nabi tengok, ramai ni. Jadi Nabi pun hantarlah seorang sahabat. Siapa kau sahabat yang nak pergi? Yang nak pergi ke Yathrib ni. Cari-cari nak duduk berapa lama? Bukan duduk sehari, bukan duduk seminggu. Duduk tak tahu. Tinggal di sana tak tahu sampai bila. Kamu mesti pergi sana akan jadi mukri, dia panggil. Mukri tu maknanya tukang baca Quran. Tukang cerita, tukang ajar Islam kepada orang di Yathrib. Tengok-tengok, cari-cari calon, ada seorang sahabat. Nama dia Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni bujang. Orang kata bujang, tak ada kahwin lagi lah kan. Lepas tu pula mak dia tu memang marah kepada dia. Dia anak orang kaya, mak dia tak nak beri harta pada dia. Sebab apa? Sebab mak dia ni masih lagi kufur. Jadi dia ni Islam. Jadi Nabi kata kau pergi. Jadi dia pun pergi ke Madinah, jumpalah ni orang yang kita nak cerita pada malam ni. Tu cerita dia, link tu panjang sikit kan. Jadi nama dia ni Amru ibn Jamuh. Nabi berdakwah, Nabi cerita, minta maaf, Mus'ab tadi ni, Mus'ab ni bercerita-cerita Islam. Akhirnya 3 orang anak dia ni, anak Mus'ab, anak Amru ibn Jamuh ni masuk Islam, termasuk isteri dia juga, Hindun. Tapi anak masuk Islam, mak masuk Islam, ayah masih kepala samsing lagi. Ayah dia ni, nama Amru ni tempang. Dia tempang, kaki dia apa ni, kita panggil tempang lah. Makna kaki dia cacat sebelah. Dia sebelah elok, sebelah tak elok. Tapi kalau dia berjalan, dia sengit-sengit gitu. Atau terhegeh-hegeh lah, kita kata, tak tahu lah nak katakan. Pada masa tu umur dia, nak cerita, umur dia dah tua, 60. Jadi kaki tempang, lepas tu umur 60, tapi samsing. Anak-anak dia dan juga isteri dia ni takut pada dia.
Muaz, Muawis dan juga Khalad dan ini. Takut pada ayah dia. Jadi buat senyap. Kita Islam, kita buat senyap. Akhirnya mak dia nak pergi umrah, nak pergi haji juga. Pada tahun yang ke-12. Mak dia pergi. Mak dia rupanya hebat tak hebat mak dia ni, iaitu mak dia pergi berbai'ah dengan Nabi, tapi ayah dia masih lagi kufur. Jadi yang tadi ni kita sebut tadi, Mus'ab bin Umair ni pendakwah Nabi ni kan, duduklah pusing. Mus'ab bin Umair ni berada di Madinah, tak ada rumah pun yang dia kata dia tak ketuk. Tak ada yang tak ketuk. Dia tak berketuk rumahnya. Semua rumah dia ketuk. Dia ajak kepada Islam. Tengok-tengok jumpa bapak Samsing ni seorang ni, Amr ibn Jamuh. Awak lagi ke mana? Macam tu lah. Dia jumpa je Mus'ab, dia pesan pada anak-anak dia, jangan ikut tu seorang tu, nama Mus'ab tu yang mari nak buat rosakkan kita. Dia ada satu berhala. Cerita dia ada satu berhala. Berhala dia nama dia Manat. Manat gitu. Dia Manat yang ada sebut dalam Quran, perkataan Manat tu, dia berhala orang kafir pada zaman tu. Ada yang besar-besarnya ialah Lata, Al-Lat, lepas tu ada Uzza, lepas tu ada Manat, lepas tu ada Hubal. Tu yang besar-besar lah. Yang halus tu ada lagi 360 ekor semua kan. Ada ekor tak ada ekor saya tak tahu lah, tapi kita tahu nama ekor kan. Dia buat lagi. Jadi masing-masing tu dia akan buat berhala masing-masing. Ni letak, ni Manat, ni Hubal, ini Uzza. Manat wasalatan Nabi Allah SWT sebut dalam Quran tu. Jadi Manat dia buat ini ialah daripada kayu yang terbaik, dia kata. Dia cari kayu. Tiap-tiap hari kerja dia mandikan mayat tu, mandikan Manat tu. Kemudian dia lomor minyak wangi, kemudian dia letakkan perhiasan yang cantik-cantik, dia kata. Lepas tu kerja dia sembah lah. Malam-malam dia letak situ. Anak dia ni macam nakal sikit lah kita tengok. Islam dah ni 3 orang ni kan. Jadi dia plan macam mana kita ni nak bagi ayah kita ni faham. Kita cerita tak nak dengar. Mari sekali ayah dia kata, kami ni nak cerita. Muaz cakap Muaz datang kepada ayah dia. Ayah, saya dengar lah ni yang tu Mus'ab tu datang cerita kepada kami. Dia cerita satu benda yang turun kepada Nabi tu di Mekah tu. Cantik lah. Ayah nak dengar tak? Dia pun kata, cuba baca. Dia pun baca Al-Fatihah aja. Dia ni pakar bahasa Arab ni. Siapa ni yang kita kata Amr ibn Jamuh ni. Dia pun dengar, dia kata, cantik dia kata ni. Bahasa apa ni? Kita ni baca Fatihah hari tak, tapi kita tak tahu kecantikan Fatihah tu. Bagi orang Arab, dia dengar ayat Quran tu sebenarnya habis sampai sekarang, sampai pada hari ini. Mereka Allah Ta'ala, sebab tu Allah Ta'ala cabar, buat Quran. Kalau kamu nak boleh buat satu surah, tak boleh. 10 ayat, tak boleh. Buatlah satu ayat, tak boleh. Orang Arab yang pandai pun tak boleh. Kalau kita orang Melayu ni memang tak boleh. Kita kata boleh, alif lam mim tu ayat Quran. Awak baca ayat Quran kan, cuba buat sendiri yang bukan ayat Quran. Tapi ayat tu standard tu, bahasa balaghah, nahwu dia, sarah dia standard macam tu, tak boleh. Panggillah, Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-Isra tu, awak panggillah jin ke manusia ke, habis satu dunia ni panggil semua. Allah cabar, orang Arab tak boleh nak buat. Jadi bila dia dengar ni Amr ibn Jamuh, bila dia dengar ni dia terkejut. Dia pun terkejut. Dia kata, dia cakap kepada anak dia Muaz, kau awak ni masuk ikut juga ni. Ayah jangan gitu, janganlah tuduh-tuduh saya. Dia ngelak. Dia tak cakap. Jadi akhirnya dia plan tu, macam mana kita dah cerita aku dah cerita kepada ayah aku ni, tak nak Islam juga dia ni. Dia pun buat plan. Dia jumpa dengan seorang bernama Muaz bin Jabal, masyhur juga. Muaz bin Jabal, seorang sahabat Nabi yang dah pada masa tu dah Islam dah. Muaz bin Jabal daripada Bani Salamah. Dia berkawan baik dengan Muaz. Muaz tadi Muaz bin Amru, yang ni Muaz bin Jabal. Dua-dua nama Muaz. Orang Arab suka nama Muaz kot zaman tu kan. Jadi dia berpakat lah. Muaz ni orang cerdik. Dalam kisah dia, Muaz bin Jabal ni seorang qadi yang diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Masyhur dia Muaz bin Jabal. Nabi tanya dia, macam mana kalau kau macam mana kalau kau macam ni? Dia jawab. Nabi kata, awak memang pandai. Nabi puji dia, puji Muaz bin Jabal. Itu Nabi hantar orang kepada negeri-negeri. Jadi Muaz ni kata macam ni, aku ada satu teknik, kata, macam mana nak bagi ayah kau ni pening kepala sikit ni. Ayah dia tidur malam-malam, dia pun pergi, mereka berdua ni pergi curi tu berhala Manat tu, yang dilomor minyak wangi, yang dicomor letak.
Dia ambil tu, dia dua orang lah ni, Muaz juga ni. Ambil berhala tu, dia pergi campur, cari tempat sampah. Kat mana tempat sampah sini? Ada buat sampah, dia campur situ. Jadi terkangkang gitu berhala tu. Bangun pagi, dia cari mana berhala aku, dia kata. Dia cari-cari tak jumpa. Pergi kat sampah, jumpa di sampah. Dia kata dia sedih lah ni, dia ambil berhala tu. Dia pun kata, siapalah yang buang kau kat sini ni kan. Dia tak tahu, tanya family dia, semua tak mengaku. Dia balik rumah, dia mandikan balik. Lepas tu loma balik minyak atar, dia kata. Lepas tu bagi perhiasan balik, letak situ balik. Kau elok kata. Malam esok dia buat lagi. Dua orang ni jahat ni, budak nakal ni. Jadi dia pergi buat ni, dia ambil berhala tu pula, dia curi. Bila ayah dia tidur, dia ambil, dia campak pula tempat apa ni, tempat sampah lagi. Dia cerita dalam hadis ni, kisah masyhur dalam hadis mengenai Amr ibn al-Jamuh ni, sehingga dia kata beberapa kali dia sangat sedih. Akhirnya dia kata, dia ambil apa? Dia ambil satu pedang, dia ikat pada badan berhala tu. Dia kata, ni pedang kalau orang-orang kacau kau ambil pedang ni, kau pancung kan tu. Anak dia tahu dah ni kayu ni kan, buat apa, dia kata bukan pandai pun. Ayah dia tidur, dia ambil pula tu, dia buat jahat lagi, dia cari bangkai anjing, dia kata. Dia ambil bangkai anjing, dia ikat bangkai anjing tu dengan berhala tadi tu. Ayah dia cari esok, bangun tengok, ya Allah, terikat dengan bangkai anjing. Dia kata, masa itulah ayah dia start fikir tu. Dia kata, kalau kau ni betul-betul Tuhan, dia kata, kenapa kau tak lawan? Aku dah bagi pedang. Jadi anak dia pun marilah lepas daripada tu cerita kat dia Islam. Itulah bodoh kita kata dulu. Kita sembah berhala tu la yadurru wala yanfa, tak beri mudarat. Tengok nak diri jaga diri dia pun tak boleh, macam mana nak jaga kita semua? Akhirnya dia masuk Islam. Dia pergi jumpa Nabi, minta Allah, dia jumpa wakil Nabi tu, akhirnya dia masuk Islam. Masya Allah kan. Jadi alhamdulillah, dia kira ni dalam Bani Salamah tu, dia adalah orang yang terakhir yang masuk Islam. Bani Salamah bukan orang Ansar, Bani Salamah. Alhamdulillah, lepas daripada tu dia sangat belajar agama, dia belajar Islam. Dia tengok anak dia, ayah dia tu bersorak lah. Sebab apa? Semua rupanya anak semua dah Islam lama dah, dia terlambat seorang-seorang. Habis cerita. Sekarang ni sampailah kepada peperangan Badar. Nabi kita pun dah pindah ke Madinah. Kemudian sampailah peperangan Badar nak berlaku. Dia beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, aku nak pergi perang, ikut peperangan Badar. Semua family dia tu, semua kabilah dia tu tak beri. Kau ni tempang, macam mana kau nak pergi jalan putih hegeh-hegeh tu kan, macam mana nak pergi berperang kan, kata kan. Dia sedih, dia duduk di rumah dia. Terlepas peperangan Badar, dengar-dengar ramai orang sahabat yang mati syahid dalam peperangan Badar ni. Dia tak boleh ni, dia sakit telinga sikit. Jadi dia pun sedih lah. Ni tahun yang kedua hijrah berlaku peperangan Badar. Lepas tu berlaku peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni pelik sikit lah, kita tahu kan. Peperangan Uhud ni banyak sahabat-sahabat meninggal. Kalau dalam peperangan Badar tu hanya berapa belas saja yang meninggal. Dalam peperangan Uhud ni 70 sahabat meninggal. Ada yang kata 69, tapi 70 lah kita kata 70 orang meninggal. 70 orang cedera parah. Tak kira lagi yang lain-lain tu yang cedera sikit-sikit tu. Jadi dia ni masa peperangan Uhud ni, dia beritahu kepada kabilah ni lah, kaum dia ni, aku nak pergi perang sekarang ni. Semua family dia tak benarkan dia pergi. Kau tak boleh pergi, dia kata kau tempang, kau dimaafkan. Kemudian dia kata, dia mengamuk lah, betul-betul mengamuk lah kata. Dia mengamuk kepada kaum dia tu. Anak dia kata, tak boleh pergi ayah ni cacat. Ayah ni dipanggil A'raj dalam bahasa Arab. A'raj ni benda ni dalam Quran sebut kan, laisa al-a'raji harajun. Dalam Quran kata, memang dalam Quran sebut orang-orang tempang tidak mengapa kalau tidak ikut berperang. Laisa al-a'raji harajun dalam Quran kata. Bagi orang tempang tak apa, tidak dibenarkan. Nah, bila dia pergi jumpa Nabi, dia tak puas hati dia pergi jumpa Nabi. Jadi dia kata, ya Rasulullah, dia kata, inna bunayya, anak-anakku yuriduna an yahbasuni an hazihil wajh. Anak-anak aku semua ni kata nak halang aku daripada aku keluar untuk pergi ke medan jihad ni, kata.
wal khuruj ma'ak, dan keluar bersama-sama dengan kamu wahai Rasulullah. Wallahi inni la arju an ata bi urjati hazihi al jannata. Dia kata, Rasulullah, aku nak, dia kata, ni nak aku pijak dengan kaki aku yang tempang ni dalam syurga, dia kata. Jadi apa Nabi SAW kata? Kaki kau akan masuk dalam syurga nanti. Jadi Nabi kata, tapi Nabi kata, kau ni a'raj, kau ni tempang, kau ni diberi izin oleh Allah Ta'ala supaya boleh dapat uzur untuk tak pergi. Tak nak, dia kata, aku nak pergi juga. Akhirnya Nabi dia berkeras kan. Jadi Nabi berkeras, dia nak pergi juga. Kemudian dia pun ketika Nabi SAW ceramah, Nabi ni bila nak pergi perang, Nabi akan bagi semangat lah, kita kan. Semasa medan perang pun Nabi akan bagi semangat kepada sahabat-sahabat semua. Di antaranya ialah Nabi SAW berceramah. Nabi kata, kumu ila jannatin arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Nabi baca ayat tu, bangunlah kamu semua. Bangun maknanya menujulah kamu semua ke syurga yang mana luasnya adalah langit dan juga bumi. Jadi sekarang ini Allah Ta'ala nak beri kepada kita semua, depan kita tu adalah syurga, kata. Syurga ni mana? Syurga ni susah kalau ikut nak masuk ni kan. Datang semayang kita baru dapat pahala berapa? 27 lambatnya, kata kan. Jadi sebab tu lah Nabi SAW beritahu kepada para sahabat kan. Di mana? Setengah sahabat tanya, ya Rasulullah, di mana syurga? Nabi kata, tu syurga. Mana syurga? Tu. Mana tu? Tu. Ketika peperangan tu nak berlaku tu, depan tu orang kafir dengan pedang, dengan apa benda siap lah, dengan kereta kebal, dengan apa benda. Ni kita. Nabi, jadi sahabat tanya, mana syurga? Tu syurga lah tu. Tu depan tu. Jadi maknanya kamu pergi berperang, kamu mati tu, kamu masuk syurga terus. Tak ada dah ni. Kita baca surah Yasin tak Waja amin aqsal madinati rajulun yas'a. Dalam ayat yang ke-20 tak surah Yasin. Banyak kita surah Yasin sebab kita selalu baca surah Yasin. Jadi tengok surah Yasin tu, dalam ayat surah Yasin tu dia sebut waja amin aqsal madinati rajulun yas'a. Ayat Quran sebut, dan datanglah daripada tempat yang jauh seorang lelaki mengatakan kepada kaum dia. Dia kata, ya qaumittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutlah tu Nabi tu. Kenapa tak nak ikut? Ikutlah Nabi tu. Cerita dia sampai hujung ayat tu 20, 21, 22, 23, 24. Kita akan tengok ayat tu, jumpa tiba-tiba Allah SWT kata apa? Udkhulil jannah, kamu masuk syurga. Kalau baca dalam ayat tu, dia tak ada, macam tak ada perenggan tu. Dia macam hidup, lepas tu tengok masuk syurga lah. Macam mana? Ulama kata bila dia automatik dia kena rejam. Lelaki tu kena rejam. Maknanya kena lontar dengan batu sampai mati tu. Bila mati tu terus masuk syurga. Tak ada benda. Maknanya sebab tu dia kata sakit-sakit tak ada tau. Sakit-sakit bila orang mati syahid ni, dia tak rasa sebenarnya. Kena pancung, kena apa, dia tak ada apa-apa. Tengok masuk syurga lah. Maknanya tak ada lah apa ni yang kita kata panjang cerita, tak ada lah gitu. Jadi dia sebut sini kan, dia nak macam tu lah, dia kata. Nabi kata, jadi ya Rasulullah, dia kata, tolong doa kepada aku, dia kata, aku nak masuk syurga ni. Jadi Nabi kata, kau akan ahli syurga. Sebab itulah disebut Amrul Ibn Jamuh ni ialah salah seorang daripada dijanjikan oleh Allah SWT pasti dapat masuk syurga. Kita tak pasti lagi kan. Kita ada satu kumpulan sahabat, nama Al-Ashar Al-Mubasyarun Bil Jannah, 10 orang sahabat yang dijaminkan syurga. Itu masyhur lah tu yang kita tahu, iaitu Abu Bakar, Umar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah kan. Itu semua tu adalah sahabat-sahabat yang dijaminkan syurga. Tapi selain daripada 10 tu, ada ramai lagi sahabat yang mana Nabi confirm dia masuk syurga. Sebagai contohnya Bilal, Nabi kata, aku masa Isra' dan Mi'raj, aku dengar trompoh kaki, bunyi tapak kaki kau berjalan. Dia kata, kau buat apa? Nabi tanya. Sebab jadi bila dengar trompoh tu, maknanya tapak kaki kau, maknanya kau dalam syurga lah. Jadi pastilah masuk syurga. Ni dia kata, kau akan masuk syurga. Nabi kata kepada dia pun apa lagi kan, masa peperangan Uhud ni kan sangat dahsyat lah, kita tahu kan. Dahsyat tu maknanya ialah Nabi hampir-hampir nak kena bunuh kan, sahabat-sahabat ramai kena bunuh. Jadi dahsyat ketika tu kan, dia ni bersama dengan anak dia di situ, iaitu Amru Ibn Jamuh ni bersama dengan Khalad tadi tu. Jadi dia perang-perang, apa jadi ialah kedua-dua ni telah dibunuh kan, mati syahid kan. Jadi cerita dia, bila Nabi SAW selepas daripada habis ni perang Uhud, semua orang kafir dah balik semua dah. Kemudian Nabi pun kumpul. Nabi jumpa dia. Jadi Nabi pun sedih tengok dia kan. Nabi kata, jangan sentuh darah dia.
Darah dia yang mengalir tu jangan sentuh, katakan. Tanam dia macam tu je. Jadi mereka pun tanam siapa? Amru ibn Jamuh ni. Jadi kalau ikut umur dia pada masa tu ialah lebih daripada 60 tahun. Ulama' kata macam itulah para sahabat maknanya kan. Mereka masuk Islam sekejap je, tapi mereka masuk syurga cepat ni. Kita Islam lama tapi masuk syurga lambat. Tak tahulah ni. Jadi maknanya sebab apa? Sebab kita tengok walaupun tempang dia tu. Jadi selepas daripada tu, pada tahun yang ke-49 cerita Jadi cerita habis cerita dalam jadi dia syahid dalam peperangan tu bersama dengan anak dia. Sebab masa tu dia terpaksa mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas daripada dia syahid, sudah tu Nabi suruh tanam semua tu orang-orang yang syahid di dalam peperangan Uhud tu pada tahun yang ke-49. Tahun yang ke-49 ni 49 Hijrah maknanya selepas daripada zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali ni. Lepas tu zaman sampai kepada zaman Muawiyah, tiba-tiba berlaku banjir besar di dekat dengan Uhud ni. Dekat dengan Uhud tu. Tiba-tiba banjir besar tu dia hanyutkan semua tanah-tanah situ pada masa tu. Sebab situ lembah. Orang sahabat-sahabat, bukan sahabat masih ada lagi, mereka jumpa mayat tu terkeluar semua. Mayat-mayat yang perang Uhud tu terkeluar. Antaranya yang mereka tengok ialah ni Amru ibn Jamuh. Jadi pada masa tu tangan dia tu dia tutup luka dia. Jadi sahabat ni, orang nak tanam dia orang alih terpancung darah keluar. Jadi kita kata itulah kisah dia, masya-Allah. Jadi moga-moga insya-Allah kita jadi sahabat-sahabat letak balik darah tu, kemudian tanam dia balik, masya-Allah. Jadi setakat itulah insya-Allah malam ni kita mengenali seorang sahabat Amru ibn Jamuh. Walaupun masuk Islam sekejap, tapi walaupun dengan cacat dia, tapi masya-Allah kan dia bersungguh untuk ke medan jihad bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita tangguhkan dengan membaca sama-sama surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.